Assalamualaikum. Tajuk kita pagi ni ialah apa yang kita bisa belajar daripada gangster Cina. Sekarang isu meja judi haram yang boleh hidup di Sungai Buloh yang diviralkan oleh seorang pihak bernama Hawk Burger yang saya sudah tonton, bukan video ini gangster itu, tapi video susulannya menerangkan tentang modus operandi gangster Cina dan cara mereka dapat membeli semua hingga ke Bukit Aman hingga ke iaitu bahagian tata tertib, integriti, dan juga boleh menguasai sehingga pada majlis bandaran. Itu menunjukkan hebatnya gangster Cina. Tapi kita harus belajar ambil atau bertanya soalan, kenapa mereka begitu berkesan dan mereka begitu berjaya dalam cara mereka yang haram ini. Ini menarik pada saya kerana dua sudut. Pertama ialah saya juga orang Cina, saya tahu tentang dunia gelap kerana ayah saya dari Penang, masyhur dengan gangster Cina. Dan selalu ni orang Cina Penang ini, dulu zaman sekolah saya dulu, boleh menakutkan Cina daripada Kuala Lumpur. Contohnya Cina daripada sekolah Brickfields. Saya sekolah VI. Saya berkenalan dengan seorang budak junior saya latih dia dalam LCE atau SRP atau PMR masa itu. Dan dia beritahu saya satu pepatah Cina. Dia kata, seorang kawan yang dekat lebih baik dari saudara yang jauh. Macam tu. Dia orang Penang. Bapa saya Penang, saya bukan Penang, saya lahir Singapura. Tapi sebagai orang Penang, dia kata polis prefect dulu garang-garang tak boleh sentuh dia. Kalau orang Penang ni dia ada gangster. Jadi orang Cina lain, dia tahulah bila keyword tu you dari Penang, dia tak berani main lah. Serupa Ipoh, tapi saya tak tahu Ipoh lah. Tapi itu Penang, itu cara dia cakap lah. Seorang junior saya. So dia beritahu dia, bila saya bantu dia peperiksaan, saya tak ada niat lah. Saya saja nak tolong. Tapi dia cakap seorang kawan yang rapat lebih utama daripada saudara yang jauh, lebih berguna. Yalah, Cina ni selalu bermusafir. Seluruh dunia kita lihat ada Cina. Dan mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman. Dan mereka terpaksa bercampur dengan kabilah-kabilah satu sama lain. Macam saya Seun. Ada Tan, ada Kim, ada Lim, ada siapa lagi? Hui lah, dan sebagainya. Dan mereka ini terpaksa bekerjasama. Okey. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada gangster Cina ni? Saya pernah acap kali menulis tentang bezanya dengan orang Melayu ni. Jadi itulah sebab kedua mengapa saya nak sentuh hal ini. Kerana soal kejayaan berjemaah. Okey, saya sebut dia berjemaah lah dari sudut Islam. Kita ada dalam ayat dalam Quran sebut watasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa in kuntum tu'minun. Hendaklah kamu berpegang kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah jika anda benar-benar beriman. Tapi nampaknya kita orang Melayu senantiasa berpecah belah. Saya dapati yang tak berpecah belah ini geng atau kongsi atau mafia. Mafia Italia ada mafia. Kabilah Arab dia ada mafia dia sendiri, tapi sentiasa dalam jahiliah lah. Cina ada mafia. India saya tak tahulah. Saya bukan bukan saya menafikan, cuma saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya hanya cerita apa saya tahu dan mengalami. Melayu, saya tak jumpa lagi mafia dia. Gangster Melayu ni saya tak jumpa lagi sangat. Bangla memang tak ada. Ada lah, tapi dia di negeri pendatang orang, dia asyik kena tangkap. Tapi saya kenal orang Bangla. Dia ada connection dia. You nak sesuatu, contohlah itu contoh. Jadi saya dah pernah cadangkan, dan Syekh saya, Syekh Abdul Qadir Sufi, pernah cerita tentang mafia Itali. Dia kata orang mafia ni dia boleh ada hududnya sendiri, ada syariat sendiri. Orang Yakuza Jepun, kalau pecah hududnya, dia potong awak punya ini jari lah. Ini kesalahan pertama. Awak tahu ini kesalahan pertama, potong ini jari kecil, itu Yakuza.
awak potong sendiri tau. Jadi paling dahsyat ialah harakiri lah, bunuh sendiri. Bermakna dia ada hudud sendiri. Syekh Sufi saya kata, dia boleh, mengapa kita nak pergi pada kerajaan? Itu salah satu percayaan orang Cina ialah tak guna pergi pada polis. Lebih lagi mereka di bawah kawalan gangster. Tak guna awak pergi pada polis. Awak kauting sama itu taiko. Kalau tak boleh kauting sama taiko, baik awak hijrah ya, kepada taiko yang lain. Jadi dia pun ada hudud, dia ada peradaban dia sendiri ya. Dan dalam Islam saya jumpa baliklah kelangan sufi ke tarikat ke murabitun ke, dia ada bukan saja hudud sendiri, tapi ada peradaban sendiri. Dia ada amir, dia ada ketua, kita baiat dan ketua, dan dia melindungi kita kerana dia ada kelompok. Bila awak ada 10 orang, awak kuat, awak 1 orang ya. Jadi di Sungai Buloh itu satu contoh ya. Lain-lain tempat saya percaya ada, seluruh dunia ada. Gangster ni bermakna dia ada satu jemaah, dia ada satu ketua. Dan apa yang ketua cakap itu muktamad ya. Dan tentulah ada orang yang hormat ketua, ada orang yang tak nak ikut ketua. Jadi, macam saya cakap tadi, bila awak berseorangan, anda tidak akan berjaya. Bila awak anda ada bersama dengan ketua, minum kopi dulu. Anda ada kuasa jama'i. Kalau anda 40 orang, susahlah orang nak tewaskan kamu. 40 orang. Gangster ni saya percaya tak banyak, tak ramai. Tapi mereka ada kawalan kerana mereka ada induknya. Induknya ada sekurang-kurangnya 10 orang. Ya, ingat Soekarno pernah menyatakan, berikan saya 10 belia Indonesia, dunia. Ya. The power of many ya, synergy, 10 orang sahaja bisa. Satu geng ni, nak cerita, adik saya sendiri pernah masuk gangster. Saya pernah pukul dia. Saya kata, ini lu punya taiko, bawa lu punya taiko jumpa saya. Pasal saya Cina, saya lahir kalangan gangster, bapak saya Penang, saya tahu bahasa gangster. Okay? Jadi kita tak ada takut sama gangster. Polis, alah, nothing lah. Polis is nothing lah. Boleh dibeli. Beli dengan berapa harga? Alah, gaji dia berapa? Private berapa? 1,000, 2,000, 3,000. Kita kasih 30,000 hanyun. Dia mau berdina, dia mau amoy, dia boleh bawa dari China, dia boleh bawa dari Vietnam, dia boleh bawa mana awak suka. Ya. Hanyun. Jadi itu sebab saya tak ada heran lah. Saya tak ada heran. Jadi gangster Cina ni, pertama dia ada jemaah, dia ada ketua, dia ada peradabannya, dia ada hukum dia ada undang-undangnya. Dan ketiga, dia bukan rakus. Dia tak perlu rakus. Dia guna lembut, dia guna soft power, bukan hard power. You pernah tengok Cina ke bagi berpukul sini, ada gangster punya war ke apa ke, itu orang lain ada lah, geng-geng lain ada, kita dengar ada pakai kayu, pakai besi, pakai apa ya, pakai Bruce Lee lah. Tapi gangster Cina sebenarnya ke Yakuza ke Itali Mafia ke, dia soft power, dia guna duit. Dia tidak perlu pergi lawan-lawan semua, dia mau cari hal, dia tak mau orang tahu dia wujud. So sekarang bila sudah bongkar, dia akan lailo habis, dia boleh tutup semua, dia ada banyak operasi lain ya. Kalau pandailah dia lawan buat apa, nanti ada political ke uprising macam Duterte ya, Duterte di Filipina, dia lawan habis gangster semua tu. General semua terlibat tau, banyak yang diupah oleh gangster ni ya. Dia tahu senarai nama semua, dia kasi pecat semua tau. Dia tembak juga. Gangster Filipina ni dia pergi tembak. Saya pernah berada di Brazil. Brazil ini sebelum saya pergi, saya pernah Google kawasan yang negeri yang paling tinggi kes pembunuhan, homicide. Jadi saya takut. Tapi saya pergi sana selamat kerana saya bersama dengan kawan-kawan. Dan saya tengok itu favela, itu Fast and Furious, itu movie itu favela atas itu gunung ya. Ada itu apa nama ni, favela lah ya. Yang atas bukit tu banyak stinggan-stinggan tu, itulah kita bagi gangster. Saya tanya kawan saya, ada tak kawan duduk di favela itu? Saya mau kawan sama itu orang lah. Itu Fast and Furious punya, itu semua sana lah. Dia punya cika ke, dia punya perempuan, dia punya ciko ke, gangster dengan senjata ke. Saya mau kawan lah, saya mau kenalan lah. Bukan saya polis, apa kan. Saya nak berkenalan. Kawan saya cakap apa? Tengok pun jangan. Tunjuk tangan pun jangan pada itu favela itu, setinggan yang atas bukit di Brazil itu. Ya. Dia kata mereka ada sniper. Sniper tau, sniper.
Dia tunjuk aja, dia pam, dia tembak kamu. Itu cara dia. They shoot first, ask question later. Polis yang pergi menyerang favela ni pakai kereta kebal. Kereta kebal, tembak dulu, belasah dulu, bom dulu, baru masuk. Kerana itulah violentnya itu mafia di Brazil lah. China bukan itu macam. China bukan itu macam. China dia punya hierarki lah, dia punya makam. Saya tak payah masuklah dalam organisasi, tapi cukup saya beritahu kita boleh belajar daripada gangster China ialah dia ada jemaah, dia bersatu, dia ada ketua, dia berbincang, dia buat satu putusan. Itu sebab dalam pengundian China ni, taiko China ni amat penting. Saya pernah jumpa masa dalam pilihan raya tahun 86 saya lawan Daim, dia ada nasihati saya, dia kata jangan lawan Daim, lawan Ujin San di Alostar. Tapi saya tanya arwah Fadil Nur masa tu, dia tak bagikan izin, terpaksa saya lawan Daim Zainuddin, dan seperti diramalkan oleh taiko Cina tu, kamu kalah. Kerana dia kata Daim sudah beli semua Cina bukit-bukit di mabuk itu, di Tanjung Dawai, di Gurun. Jadi saya sedikit sebanyak sudah bertembung dengan orang Cina dengan itu. Saya nasihat kepada orang Islam, orang Melayu ialah, pertama, anda perlu ada fardu kifayah, iaitu jemaah. Anda perlu ada amir. Anda perlu, ini ikut mazhab Maliki. Jadi saya nasihati, tukar dari mazhab Syafi'i yang tak dapat membantu anda jadi kaya kepada mazhab Maliki. Kerana mazhab Maliki itu lebih awal, iaitu zaman Madinah Munawwarah, ada kitabnya nama Al-Muwatta, Mutawatir sahabat, 40 sahabat. Dan Imam Nawawi pun ada merakamkan hadis, mencatat hadis, namakan hadis 40, kerana ada hadis Nabi menyatakan sesiapa yang menghafal 40 hadis, dia pergi syurga. Itu jelas. Jadi ini saja yang saya dapat belajar. Cuma saya kongsi sebagai seorang Cina. Mafia Cina ni harus dikaji sebagai satu social science. Bukan gejala sosial, tapi satu fahaman sosial. Gangster ni, mafia ni. Mungkin awak pergi cari kerja atau seorang pelajar social science, mengapa tidak pergi buat tesis mengenai gangster Cina. Carilah sendiri, saya tak kenal tapi saya boleh usahakan lah. Tapi baik interview gangster betulnya, gangster betul dan faham. Dan kita lihat bagaimana bila dia cakap awak tak boleh buat apa-apa. Gangster ni macam mana dia menakutkan orang. Macam sekali lagi saya cakap, dia guna soft power, dia beli orang. Dia boleh beli sampai kepada hakim. Jadi bila dia beli orang tu yang rakus. Bila dia beli polis yang guna senjata. Bila dia beli majlis bandaran yang guna dia punya truck semua pergi angkut punya barang. Yang berlaku ganas bukan gangster. Bukan gangster Cina, bukan mafia Cina. Yang berlaku ganas ialah orang yang dibelinya. Dia boleh beli orang Indonesia. Dia boleh beli orang Aceh. Cina ni kedua yang nak belajar daripada orang Cina, dia boleh berunding. Dia tahu art of negotiation. Dia belajar Trump. Itu sebab saya anjurkan anda semua pergi belajar tentang Donald Trump. Jangan kritik dia saja. Dia billionaire di New York dan presiden penghuni rumah putih. Anda siapa? Anda Sungai Buloh pun tak boleh kontrol. Okey? Sungai Buloh kecil pun Donald Trump tak pernah dengar, lu pun tak boleh kontrol. Awak pun bukan millionaire di Sungai Buloh. Dia billionaire. Dan bukan Sungai Buloh, di New York. Dan dia penghuni rumah putih. Apa kehebatan dia? The power of negotiation. Jadi Cina ni, contohlah, itu sebab saya cakap jangan ambil kesempatan, ambil apa yang sempat. Cina dia boleh kila 50 sen setiap hari, dia tak ada kila 5 juta dalam 10 tahun. Tapi orang kita selalu nak one time off. Ni gejala orang Melayu tak boleh buang seolah dia akan mati besok. Kita solat seolah kita mati esok, tapi kita berniaga seolah kita selama-lamanya. Bila kita berunding dengan orang, kita makan sikit punya. Tapi orang Melayu kita mau sekaligus punya, macam dia mau mati lah. Mau hantam semua sekali. Itu angsa, dia mau kasih mati itu angsa. Dia tak sanggup ambil itu telur sikit. Ini wisdom saya belajar daripada mak saya sendiri. Saya belajar daripada orang Cina. Anda semua pun sudah tahu. Jadi art of negotiation, art of thinking, economic thinking kita namakan, pemikiran ekonomi. Awak mau hidup lama ke mau hidup sikit? Itu Cina punya falsafah lah. Lu mau panjang umur ke mau pendek umur? Bukan diguna gangster. Gangster ni kalau dia percaya dia tu selamat. Awak begini, jangan takutlah awak Cina lah. Ini taiko lah sini. Tak payah lu dengar kamera. Cina takkan buat bodoh macam itu. Apakah itu akan naik kebangkitan people power ke sebagainya. Habis ini main gangster. Dan ini dia punya cari makan, dia punya perut nasi. Dia
akan beli punya. Dia akan beli itu ketua polis. Dia akan bagi transfer. Dia transfer lagi orang lain yang lebih muda. Senang ni ada kau tim. Dia jumpa polis ni bukan dia hantar gangster punya. Dia hantar dia punya wakil. Wakil pula hantar lagi wakil sampai itu Amoy lah ya. Kaki lah. Tunjuk kaki sikit. Percayalah. Percayalah. Anda tak boleh deal dengan gangster ni bukan kerana dia guna kekerasan, kekejaman. Dia guna kelembutan, dia guna bisikan. Saudara mau lamakan, kita boleh kau tim ya. Dia banyak dia punya front tau. Saya jumpa itu gangster kerana dia punya wakil depan tu. Awak tak sangka itu wakil dia tau. Ini taiko bukan jenis yang pakai t-shirt pakoda duduk belakang tokong dalam berluka macam cimpeng macam itu semua itu buat tau. Mereka ada tempat dia tau. Macam Sun Yat-sen kita dengar dia boleh sembunyi di Penang tau. Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek boleh pergi ke Penang tu, dia ada dia punya base tau. China Taiwan itu Mao Zedong lagi lah ya. Jadi kita ada banyak prasangka terhadap ni China ni. Prasangka terhadap DAP ni nothing lah. Nothing. China ni adalah satu blok pemikiran. Mereka mengundi pun satu blok. Tapi masalah Melayu ini kita berpecah. Bukan salah salah kita tidak ikut agama itu. Watasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa in kuntum tu'minun. Itu sebab dalam Nabi pun dia ada jamaah itu. Dan ayat mengenai kumpulan yang tak ikut Nabi ke perang tu munafik. Dihukum bunuh pun boleh ya. Kedah dihukum bunuh. Jadi kita belajar daripada Cina ni. The problem ialah diri kita, bukan Cina. Mengapa mereka kaya? Mengapa mereka berjaya? Yang kita ni asyik miskin. Asyik melolong. Asyik terpaksa pergi viral ke video. Asyik terpaksa mengemis. Asyik terpaksa meminta. Padahal kita majoriti. Orang Melayu ni 60% ke 65%. Majoriti. Mengapa dalam negeri tuan kita sendiri, kita mengemis, kita takut pada minoriti. Kepada India pun boleh melata. Ya? Iban, nasib baik Iban ke Sarawak. Itu pun orang sapu. Itu kadar Sabah sebagainya. Bumi kita kaya, kita yang malas, atau kita tak ada idea, atau kita ini rakus dalam diri kita sendiri dan cara kita tamak. Saya tengok orang Melayu kita memang tamak. Saya beritahu sendiri. Itu sebab saya banyak nasihati orang. Apa beza antara 100,000 dan 10 juta? Dua-dua pun awak tak dapat. Pasal awak tak tahu berunding. Awak nampak itu 10 juta memang tak dapat. 100,000 pun awak tercicir. Ambil benda yang sikit. Kepada Cina 50 sen setiap hari bukan 50 sen setiap hari lah. Setiap jam setiap minit dia ada 50 sen masuk. Dia tambah sapu RM10. Dia mau awak balik kepada kedai dia. Jadi Cina kalau dia tipu awak, tak lama lah itu kedai. Tak lama. Mengapa dia boleh hidup berkurung-kurung, berdekat-dekat? Dia jual air tebu saja. Dia boleh kaya, beli banglo. Dia senyap. Itu lagi satu ciri orang Cina. Dia senyap. Dia buat benda. Dia senyap. Dia tak ada kasih tahu orang. Tapi kita bising bising dulu saya zaman itu Anwar Ibrahim dulu saya zaman itu itu Tunggal Rahman. Saya pun ada zaman Tunggal Rahman. Saya pun sama Tunggal Rahman di Pekim lah, di Presiden Pekim. Taib Mahmud saya dah jumpa dulu. Anwar Ibrahim, Daim Zainuddin, saya dah jumpa. Saya tak ada cerita semua orang. Saya dah jumpa Taiko, saya tak ada cerita itu Tong Chow Chong saya punya brother. Saya tak ada cerita semua orang, saya punya Heng Tai ya. Saya round dunia 40 negara, saya tak ada cerita siapa saya kenal semua. Saya berkongsi supaya anda semua faham awak ni sekarang di bawah tau. Saya nak bagi awak sedar, saya kena tunjuk awak berada di mana. Lu di bawah lah, ekonomi bawah. Engineer bawah. Doktor bawah. Apa lagi? Ketenteraan bawah. Apa lagi? Politik bawah, berpecah belah. Majoriti tak ada guna macam buih-buih di laut. Wang tara itu paling penting. Hutang banyak. Macam mana you ada power? Bila you ada hutang banyak, senanglah orang kau tim. Senang sangat. Seorang yang tak ada wang, dia terdesak, dia hanya nampak dunia, dia hanya nampak, ya Allah, macam mana aku nak selesai hutang dia. Dia boleh senang kau tim. Tapi masalahnya, bila Allah bantu kita, bagi kita sedikit kemewahan, kita cepat lupa. Kita tidak bersyukur. Kita tak guna kelapangan itu untuk fikirkan fardu kifayah. Fikirkan ayat Allah bagaimana nak makmurkan saudara-saudara kita. Itu Mahathir dia cerita tentang enrich thy neighbor. Itu sebab Mahathir ni diam saja. Kita hontam dia. Dia duduk fikir. Orang tahu kata. Dia duduk fikir. Macam mana nak selamatkan orang Melayu ni. Saya percaya Dr. Mahathir kerana saya pernah jumpa dia.
Saya pernah bercakap dengan dia. Jadi, bila kita jumpa dengan seseorang, kita akan tahu sanubari hati seseorang itu. Dia ni sebenarnya apa? Daripada buku susah, kita boleh surah khabar susah kita nak tahu seseorang. You must meet the person. Macam Ustaz Asy'ari, saya jumpa dengan Anwar Ibrahim, saya pernah jumpa dengan dia. Saya tahu dia tidak melakukan yang difitnahkan. Saya tahu kelemahan dia juga, ya. You kena jumpa seseorang tu, awak kena perhati. Macam kita perhati pertanian, ya. Perhati pertanaman. Ada kuasa dalam alam ini. Ada inna fi zalika la ya'ati lil qaumil aqilun wa yatafakkarun wa qaumil albab. Okey. Jadi itu sebablah belajarlah daripada gangster Cina ini, ya. Banyak yang kita boleh insaf untuk diri kita supaya kita berubah menjadi lebih baik dari sekarang. Sekarang kita kat bottom. Kita komplain tak ada guna. Hot Burger ni saya bangga dengan dia. Pendapat saya bangga dengan dia kerana dia boleh ada banyak stall burger. Dia tolong orang Aceh ke apa, tak kisahlah. Dia ada orang cakap dia exploit orang Indon dan sebagainya. Alo. Kita tengok makro lah, jangan tengok micro lah. Jangan tengok benda kecil-kecil, tengok benda besar. Lu ada mana, lu boleh ke macam Hot Burger ni. Buat burger dia cakap memang susah, saya percaya. Dia boleh bantu orang, boleh keluarkan duit. Saya percaya Ebit Liu sampai boleh kereta besar bantu orang, orang dengki. Itu biasalah. Dulu itu Redon Tia pun orang jakim dengki. Dengki sampai dia keluar. Itu Hu Xingyi ya. Sekarang mana? Orang dengki. Itu Dr. Mazhar, orang dengki. Itulah masalah orang kita. Kuat dengki saja. Boleh dengki dalam Islam. La hasadin, haram la hasadin illa fil salasah. 3 perkara. Dengki kalau orang tu kaya, kita mau kaya macam dia. Dengki orang ulama yang mengungsikan ilmu dia tanpa bayaran. Kita dengki, kita juga nak jadi ulama macam dia. Boleh. Dengki sebagai seorang yang beramal jariah banyak, membantu orang, bersedekah. Kita nak jadi orang macam itu, berjihad. Kita nak jadi orang macam, boleh. Dengki bekerja-kerja ke syurga, itu boleh. Itu dianjurkan. Dengki-dengki tak tentu pasal menjahanamkan perut nasi orang dan sebagainya. Jangan takut, tak jahanamkan perut nasi orang gangster ni. Gangster ni dia banyak sumber. Alhamdulillah. Awak jahanamkan perut nasi sendiri. Perut nasi polis sudah kurang. Perut nasi MBSA sudah, Sungai Buloh sudah kurang. MBSA lah Shah Alam. Perut nasi pegawai bawah tu boleh dapat upah puas sikit lagi, sudah kurang. Yang buat gaming ni mereka semua dapat upah. Tapi anda menyalahkanlah ni budak-budak kita pergi main ni semua. Selamatlah. Tapi apa nak buat, budak-budak kita pun kita tak boleh educate. Nak buat sistem unschooling tak berani. Bagi kat sistem sekolah, budak kita akhirnya pergi gaming center juga. Di Bandar Baru Sungai Buloh itu, ya. Jadi kita fikirkanlah macam mana kita nak ubah diri kita sebenarnya dalam agama kita, tapi kita sudah abaikan dan tinggalkan. Itu yang saya sebut, dia sudah jadi adat bukan akidah lagi, jahil dan taklid. Dan kita benarkan bank riba. Islam ni jerumus dalam hidup kita. Kita berhutang, kita tak fikir kirat, kita tak fikir muamalah sendiri, berniaga usahawan. Sikit susah, sikit jatuh, kita sudah give up. Kita tak tolong menolong. Anda kalau tolong menolong dan jemaah, Allah saksikan, Allah akan bantu anda kembali. In tansurullah hayansurukum. Sesiapa yang bantu dalam urusan Allah, Allah akan bantu dalam urusan kamu. Anda tahu sendiri bila anda berniat betul. Niat betul, pasang. Anda betul-betul niat. Jangan cerita kat orang. Is it real that you want to help Allah? Kalau betul, jangan risau. Allah sudah janji, Allah laqtu li ful mi'ad. Allah akan bantu kamu. Saya sudah saksikan bantuan Allah. Fakat cukup Allah bagi hasbunallah ni'mal wakil. Alright? Jadi saya nasihat ialah, kalau mau belajar sama gangster Cina pun boleh lah. Tapi yang dia banyak, dia semua kerja haram dia lah. Kerja halal pun dia ada. Gangster Cina jangan sepikir dia buat kerja pelacuran saja, dadah saja. Dia juga ada buat kedai-kedai tau. Gangster Cina pun ada buat. Ini Sony Corporation lah, Yakuza dia beli punya tau. Okay. Jadi boleh tanpa buat game. Bukan saja dia buat gaming, buat dadah, pelacuran. Dia pun ada buat sekolah pun ada. Itu sekolah-sekolah Cina pun itu ada. Yang Cina di banyak pelaburan dia.
Berniaga ayam pun ada. Bukan itu ayam perempuan. Ayam betul pun ada. Babi pun ada. Itu cempedak pun ada. Itu nangka. Durian pun ada. Pasal dia banyak duit. Dia nak money laundering lah. Itu pun satu lah. Dia mau cuci tu wang. Dia salur lah kat orang lah. Kalau angkat ni 3 juta. Lu pergi main saham lah apa. Dia banyak wang. Banyak wang. Itu pergi Genting Highland. Saya pernah pergi. Saya tengok dia keluarkan itu wang. Ayo, itu amoy. 10,000 letak situ satu nombor. Pusing nombor kalah, dia jalan saja. Wah, ini macam mana dia dapat itu? Amoy yang cantik mana dia dapat itu wang? Mesti taiko kasih lah. 10,000 ringgit. Pap, itu 20 tahun dulu loh saya pergilah. Sekarang saya tak lah pergilah. Okey. Jadi jangan datang jumpa saya, tak ada masalah. Saya tengah fikir ni sekarang ni. Macam mana nak hidupkan bumi Allah ni, kekayaan itu. Sebelum itu Covid habis, saya keluar negara balik buat komputer. Masa saya amat tahat lah. Sekarang saya mau fikir, mau bagi saudara semua dengar baik-baik, dengar 15 kali lah. Jangan tanya saya soalan bukan-bukan. Tapi tak ada dengar betul-betul apa saya cakap. Apa saya tak cakap, awak cakap saya cakap. Ini jangan ya. Jadi saya akhiri dengan ayat itu, in tansurullah yansurukum. Sesiapa bantu dalam urusan Allah, Allah akan bantu dalam urusan dia. Dan kita perlu ada fardu kifayah menghidupkan ekonomi kita. Jangan kita risau tentang gangster, risau tentang polis ke apa ke, jangan. Itu hot burger tu memang saya sokong, itu bagus. Kalau saya jumpa dia, saya akan bagi tanya, alhamdulillah, assalamualaikum. Itu saja. Saya tak boleh bantu dia, dia tak perlu bantu saya dalam burger. Tapi kalau dia nak minta nasihat dari saya pun, saya tak boleh bagi jugalah. Saya bukan gangster lah. Saya sebagai Cina yang saya tahu sikit-sikit sebab gangster, saya cerita ini sekarang. Sekian.